Panel 5 hakim kekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM TV1. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak sekaligus mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit atas kesalahan menyeleweng dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Panel 5 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebelak suara membuat keputusan itu selepas mendapati tiada sebarang kesalahan dalam penghakiman dibuat Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tun Tengku Maimun turut berkata hukuman yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib tidak keterlaluan dan sabitan itu selamat bagi kesemua 7 pertuduhan dihadapinya. Hakim seterusnya memerintahkan hukuman penjara 12 tahun bermula hari ini di penjara Kajang. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Datuk Seri Najib untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda. Prosiding kes seleweng dana SRC membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak berlanjutan sejak 4 tahun lalu. Berikut antara peristiwa penting prosiding yang disediakan wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani. Datuk Seri Najib mula didakwa pada 4 Julai 2018 di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dengan 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa, membabitkan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. 5 hari kemudian, bekas Perdana Menteri itu sekali lagi didakwa dengan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan nilai yang sama. Mahkamah Tinggi menetapkan kes dibicarakan 33 hari bermula 12 Februari 2019 sebelum ia ditangguhkan. Mahkamah Persekutuan pada 27 Mac 2019 bagaimanapun mengenepikan keputusan penangguhan dan kes mula dibicarakan 3 April tahun sama. Tanggal 11 November 2019, Datuk Seri Najib diarah membela diri. Ahli Parlimen pekan itu kemudian didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ekoran itu, Datuk Seri Najib dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Pemimpin terbabit kemudian membuat rayuan dan cuba memasukkan bukti baru, namun tidak berjaya. Bermula 15 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari untuk prosiding rayuan akhir. Amirul Syafiq, RTM. Kerajaan akan memastikan penyediaan bajet 2023 berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat segenap lapisan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi tahun hadapan. Jelasnya antara tumpuan utama adalah untuk memastikan pemulihan pasca COVID-19 selain mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan serta kelangsungan perniagaan. Menghadapi ketidaktentuan global, bajet 2023 turut memberi tumpuan ke arah menambah baik sistem perlindungan sosial serta kesejahteraan hidup rakyat melalui perkhidmatan kesihatan dan pendidikan berkualiti. Kerajaan turut memberikan tumpuan kepada persekitaran hidup yang selamat
selamat dan selesa dengan menitik beratkan pembangunan yang inklusif dan mampan. Ia bertujuan agar semua ahli keluarga Malaysia dapat menikmati manfaat pembangunan negara pada masa kini dan hadapan tanpa mengira komuniti atau tempat tinggal. Beliau berucap pada Majlis Konsultasi Bajet 2023 di Kementerian Keuangan Putrajaya, tambah Datuk Seri Ismail, sebanyak lebih daripada 3,000 isu dan 2,000 cadangan diterima daripada 242 agensi termasuk cadangan mengenai percukaian. Perkara tersebut akan diperhalusi dan diteliti sewajarnya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi. Lebih 30 cadangan merangkumi aspek rakyat, perniagaan, ekonomi dan kerajaan dikemukakan pada Majlis Konsultasi Bajet 2023. Antaranya menyediakan peluang dan bantuan kepada golongan B40, warga emas dan orang kurang upaya serta meningkatkan pembangunan modal insan dan tenaga mahir. Timbalan Menteri. Turut menjadi topik utama pembangunan industri pertanian, penjagaan kesihatan awam, pelaksanaan subsidi bersasar dan meningkatkan kerjasama sektor awam, swasta dan sosial ke arah mensejahterakan keluarga Malaysia. Majlis Konsultasi Bajet 2023 disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kementerian Keuangan Putrajaya. Terbahagi kepada 2 sesi. Majlis dipengerusikan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Ia dihadiri hampir 300 peserta daripada sektor swasta, pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan masyarakat sivil. 242 memorandum bajet telah diterima dengan beberapa cadangan penyelesaian. MOF turut melancarkan portal cadangan bajet 2023 sebagai usaha menjadikan proses penyediaan bajet tahunan lebih telus. Jalinan kerjasama agensi berkaitan keselamatan siber perlu diperkukuh bagi menangani ancaman jenayah siber yang semakin licik memanipulasi sistem ekonomi digital walaupun keselamatan siber sentiasa dinaik taraf. Selain strategi keselamatan siber Malaysia 2020-2024 yang dilancar dalam kerangka program pemberdayaan keselamatan siber KASA, kerjasama erat antara agensi berkaitan amat perlu untuk menangani isu tersebut. Menurut Tan Sri Anwar Musa, beliau akan memanggil 4 agensi berkaitan pada minggu hadapan melibatkan ahli-ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Malaysia Digital Economy Corporation, Cyber Security dan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Saya ingin bertemu dengan ahli-ahli lembaga agensi-agensi ini adalah untuk saya berkongsi dengan mereka dan juga untuk membuat gesaan supaya kita perlu mencari beberapa pendekatan yang di luar kotak. Saya mahu lihat ada satu pendekatan ataupun tindakan yang lebih bukan saja proaktif tetapi yang lebih berkesan lagi. Ini adalah kerana didapati pada masa ini pelaku-pelaku hacking, scammers dan sebagainya lebih pintar daripada biasa. Dan perlakuan mereka juga semakin kerap dan semakin ramai orang yang telah menjadi viktim. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi bakal menubuhkan Federasi Koperasi Sekolah bagi menyelaraskan standard aktiviti koperasi sekolah di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Nur Omar memaklumkan federasi ini diletakkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Sekarang ni kita ada 6 federasi. Jadi saya nak jadikan 7 koperasi, 7 federasi. Jadi peranan federasi ini ialah mereka ni ada jawatankuasa mereka dan ahli-ahlinya terdiri daripada semua koperasi-koperasi sekolah yang ada di dalam negara kita. Jadi melalui federasi inilah mereka boleh membuat program, mereka boleh merancang bagaimanakah cara untuk mereka nak menaikkan taraf lagi
koperasi di sekolah-sekolah. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Majlis Kuis Koperasi Daerah Kuala Selangor di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Permatang Kuala Selangor. Kementerian juga akan menyalurkan peruntukan untuk anggota federasi ini menjalankan aktiviti dalam menaik tarafkan koperasi. Ketika ini, terdapat hampir 2,500 buah koperasi sekolah di seluruh negara dengan keahlian 1.9 juta orang. Membawa mesej perpaduan dan persaudaraan menerusi aktiviti permotoran. Menariknya, inisiatif anak muda ini bukti kebaikan tidak kenal batas usia, agama dan bangsa. Atas aspirasi itu, kumpulan bermotosikal Adipati Bertiga membangkitkan semangat patriotisme dengan cara tersendiri. Laporan Syamimi Saripan. Adipati bermaksud ketua daerah, manakala Bertiga simbolik kepada keanggotaan 3 anak muda ketika awal penubuhannya pada 2019. Kini keahliannya mencecah lebih 40 orang. Pemilihan nama demi inisiatif membudayakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang juga digunakan dalam penulisan setiap perkongsian di media sosial. Dianggotai ahli pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan, aktiviti permotoran bukan sekadar hobi. Kita cuba tampilkan diri kita sepositif yang mungkin. Maknanya kita bukan hanya ride ke sana ke sini, penuhkan jalan ke, tidak. Kalaupun kita ride, kita adakan satu objektif yang positif. Adipati Bertiga ni dia bukan mengutamakan awak naik motor apa. Tak, kita mementingkan kebersamaan. Maknanya apa saja background you, apa saja motor yang you bawa, kita nak berkawan dengan orangnya, bukan motornya. Bagi membantu peniaga kafe, aktiviti santai sambil menikmati juadah menjadi kelaziman. Tujuannya membantu menjana kembali pendapatan untuk bangkit ekoran kesan COVID-19. Malah ketika bencana banjir, kumpulan ini turun padang melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Selain turut aktif menyantuni anak-anak yatim melalui program amal. Jelas, semangat patriotisme boleh dibuktikan dengan pelbagai cara. Bukan sekadar mengibar jalur gemilang, tetapi dizahirkan dengan berbakti kepada masyarakat. Sementara muda ni, mulakanlah eksplorasi masing-masing. Sebab kita nak jalankan satu eksplorasi mencari diri ni bukan satu masa yang singkat. Dia boleh ambil masa bertahun. Cari tahu apa yang anda minat, tetapkan, cari kemampuan dan tetapkan pegangan diri dan mulakan. Sebab kalau tak mula, sampai bila-bila kita duduk zon selesa, benda tu tak bagus untuk diri sendiri. Merdeka tidak hanya sekadar mengibarkan bendera, sebaliknya mempunyai maksud yang lebih dalam. Malah kata merdeka itu juga mempunyai maksud yang cukup luas dan setiap orang mempunyai definisi sendiri mengenainya. Tidak hanya pada tanggal 31 Ogos. Syamimi Saripan, RTM. Bermula 25 Ogos sehingga 29 Ogos ini, beberapa siri penutupan jalan akan dilakukan melibatkan jalan-jalan utama sekitar Dataran Merdeka. Penutupan jalan dibuat bagi memberi laluan kepada latihan ikrar, raptai dan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Pada 25 Ogos, Jalan Raja akan ditutup pada pukul 8 pagi sehingga 11 pagi. Manakala pada 26 Ogos, penutupan jalan bermula pada pukul 7 pagi sehingga 11.30 pagi. Pada 27 sehingga 29 Ogos pula, operasi penutupan bermula pada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi. Pada hari sambutan iaitu 31 Ogos pula, 18 jalan utama sekitar Dataran Merdeka akan ditutup.
Saya Pengarah Jenayah Kamal Effendi Hashim. Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! 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 Pada rakyat Malaysia di luar sana, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan. Sepanjang Hari Kebangsaan ini akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti. Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita tiap-tiap tahun Hari Merdeka. Bersua kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI meningkatkan kerjasama dengan Persatuan Sains Tanah Malaysia bagi mengatur strategi dan tadbir urus berkaitan tanah pertanian kebangsaan. Langkah itu dipergiat melalui Agensi Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia MARDI dan Jabatan Pertanian Malaysia. Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi moden di dalam menguruskan ladang seharusnya menjadi normal baru dalam amalan pertanian di seluruh negara pada hari ini. Terdapat satu keperluan yang jelas untuk maju ke hadapan dengan mengambil kira matlamat kemajuan mampan yang disasarkan oleh PBB. Dan seterusnya mencapai perkongsian global yang strategik bersama Kesatuan Sains Tanah Antarabangsa serta pertumbuhan makanan dan pertanian bangsa-bangsa bersatu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan 15th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Society (ESAFS) 2022 di Ibu Negara. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited membina 500 unit projek program perumahan rakyat PPR di Jenderak Kuala Kerau. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Nain Amerikan berkata projek yang dirancang melibatkan pembinaan kediaman teres di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Beliau memberitahu program tersebut adalah tanggungjawab berterusan kerajaan bagi memastikan semua golongan memiliki rumah kediaman. Jelasnya, lebih menarik proses kelulusan pelaksanaan projek PPR berkeluasan 750 kaki persegi itu lebih mudah dengan kerjasama erat kerajaan-kerajaan negeri yang meluluskan kawasan tapak rumah. Yang paling penting ini saya nak tekankan ialah saya berjaya mendapat kelulusan daripada Jemaah Kabinet iaitu setiap perumahan PPR yang dibuat di negeri tak perlu lagi dipindahkan tanah daripada kerajaan negeri kepada PTP. Ia boleh dibuat di atas tanah kerajaan negeri. Beliau ditemui selepas Majlis Perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerau yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Beliau berkata, rumah PPR adalah satu program kerajaan untuk penempatan semula penduduk dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah dengan tawaran harga serendah RM35,000. Ujarnya lagi, program PPR satu projek keutamaan dan berterusan kerajaan persekutuan yang diberi hala tuju baharu yang lebih menyerlah seiring keadaan semasa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan bakal menambah bilangan balai bomba dan penyelamat di seluruh Pahang dalam usaha meningkatkan keperluan utama dan keselamatan penduduk tempatan. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata dengan perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerau temerloh menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 28 buah di Pahang. Ia termasuk sebuah balai Sungai Lembing di daerah Kuantan yang sedang dibina manakala beberapa lagi sedang menunggu kelulusan daripada Unit Perancangan Ekonomi EPU. Dalam pembinaan ada satu iaitu di Sungai Lembing
dan ada beberapa tempat lagi iaitu di Kontul Jaya, di Benta, di Lancang dalam proses mendapat kelulusan. Tanah kita dah kena pasti, semua kita tunggu selanjutnya daripada EPU. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerau di Kampung Rumpun Makmur, Kerdau, Temerloh, Pahang. Ujar beliau, pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerau ini merupakan keperluan penduduk setempat yang sebelum ini mendapatkan bantuan khidmat daripada Balai Bomba dan Penyelamat dari lokasi sekitar seperti Temerloh dan Jorantut yang berjarak kira-kira 40 kilometer. Saudara, satu lagi jenama motosikal keluaran tempatan bakal memasuki pasaran pada suku ketiga tahun depan. Ia merupakan usaha antara Majlis Amanah Rakyat MARA dan AFI Mobility Industries Sdn Bhd AMI yang dikenali sebagai projek AM2. Kolaborasi AMI dengan German Malaysia Institute di bawah MARA, GMI ini dalam R&D yang akan menyediakan R&D aset dan makmal penyelidikan permotoran. Itu yang pertama, kolaborasi yang pertama. Kolaborasi yang kedua adalah membangunkan tenaga kerja mahir dalam industri pemotoran melalui teaching factory bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET MARA. AMI turut menyasarkan penguasaan pasaran sebanyak 5% daripada kira-kira 670,000 unit penjualan motosikal di Malaysia untuk setahun. AirAsia menawarkan diskaun 31% untuk semua tempat duduk dan penerbangan bersempena Hari Kebangsaan. Tempahan penerbangan dikendalikan AirAsia Malaysia dan AirAsia X itu boleh dibuat melalui aplikasi Super App. Ketua Pegawai Komersial Kumpulan AirAsia, Karen Chan, berkata tempahan boleh dibuat bermula hari ini sehingga 4 September bagi perjalanan antara 6 Februari dan 31 Julai 2023. Berikutan pemulihan kukuh industri, pelancongan dan pembukaan penuh sempadan negara, pertumbuhan jumlah penumpang AirAsia melonjak ketara kepada 1,038% bagi 8 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagi menyokong permintaan yang semakin meningkat, AirAsia giat mengembangkan rangkaian domestiknya dengan melancarkan beberapa laluan baru, antaranya Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, Bintulu, Johor Bahru dan Pulau Pinang, Sibu. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok. Tiba kita ke segmen sukan. Perjuangan pemain perseorangan lelaki negara Eng Zi Yong di kejuaraan badminton dunia di Tokyo, Jepun berakhir di pusingan kedua selepas pemain ranking ke-42 dunia itu tewas kepada Sittikom Thammasin dari Thailand 9-21, 21-10, 19-21. Zi Yong yang membuat penampilan pertama di kejuaraan dunia terpaksa akur kepada Sittikom dalam pertarungan 3 set yang berlangsung selama lebih 1 jam. Pemain berusia 22 tahun itu gagal mengulangi aksi hebat ketika menewaskan juara Masters Malaysia dari Indonesia, Chico Aura Dwi Widoyo di pusingan pertama semalam apabila tumpas mudah 9-21 di set pertama. Namun, Zi yang bangkit di set kedua untuk menang 21-10 dan mengheret permainan ke set penentuan.
Bagaimanapun, pemenang perak pada Sukan Commonwealth 2022 Birmingham itu sekali lagi gagal menyaingi kehebatan lawannya yang berada di ranking ke-33 dunia tersebut. Dalam satu lagi aksi, pasangan bergu wanita muda negara Anna Cheong Teo Mei Zing tidak berdepan masalah untuk mara ke peringkat seterusnya. Mereka berjaya menang straight set ke atas Stein Kuspert Emma Modzianski dari Jerman. Set pertama bermula seimbang dengan kedua-dua pasangan saling bertukar mata hingga ke mata ke-11. Namun, dominasi gelanggang baik oleh wakil negara membuatkan mereka menemui mata ke-21 ketika lawan hanya memperoleh 13 mata. Bersambung set berikutnya, serangan demi serangan diteruskan Anna Mei Zing ke atas lawan mereka. Ketangkasan wakil negara nyata sukar diikuti Kuspert Modzianski apabila Anna Mei Zing berjaya menjarakkan mata di penghujung aksi sekaligus menang 21-15. Dalam satu lagi aksi, pasangan bergu wanita muda negara Anna Cheong Teo Mei Zing tidak berdepan masalah untuk mara ke peringkat seterusnya. Mereka berjaya menang straight set ke atas Stein Kuspert Emma Modzianski dari Jerman. Set pertama bermula seimbang dengan kedua-dua pasangan saling bertukar mata hingga ke mata 11. Namun dominasi gelanggang baik oleh wakil negara membuatkan mereka menemui mata ke-21 ketika lawan hanya memperoleh 13 mata. Bersambung set berikutnya, serangan demi serangan teruskan Anna Mei Zing ke atas lawan mereka. Pengendali KL City FC Bojan Hodap mengakui pasukannya sudah bersedia untuk melayan kunjungan PSM Makassar pada aksi final Zon ASEAN Piala AFC 2022 di Ceras malam esok. Menurutnya, meskipun sudah mengkaji corak permainan wakil dari Indonesia itu, Bojan bagaimanapun mahu KL City tetap berwaspada dengan ancaman bekas pasukan yang pernah dibimbingnya dahulu. Good thing is that Partiman is back. He trained with us. Maybe he's not ready for 90 minutes, but he can have his role. Don't forget these minutes can be played 120 minutes, not only 90. So we need lots of players. Partiban is back. You can see that Ryan and Zafri recovered fully. They play well last matches. So except Kenny and Ahmad Fauzi, everybody will play. Maybe Ayman is not ready. Fakrul Ayman is not fully ready. The rest are all ready and prepared for a match. Sementara itu, bagi penyerang KL City, Romel Morales, aksi esok agak istimewa selepas dia menyambut hari lahirnya ke-25 hari ini. This is the most important, so I just want to give my best every game, try working hard, and because my team is doing also, you know, so we are a really work hard team, so we are doing very well so far, so we need to keep in the same moment. Bojan dan Romelo ditemui pada sidang media pra-perlawanan di Ibu Negara. KL City layak ke perlawanan final Zon ASEAN selepas menyingkir wakil Vietnam, Viettel 6-5 menerusi penentuan penalti. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Nurul Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.